Rolling. Salam sejahtera. Bersama saya di studio Berita Harian sekarang ialah Saripah Nur Insyirah, Naib Presiden Kelab UMNO Kursk State Medical University Rusia. Betul. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Boleh saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okay, saya Sharifah Insyirah binti Saifuddin Shah, merupakan pemerhati bagi Kelab UMNO Luar Negara Kursk yang pulang ke Malaysia untuk menyertai PAU 2016. Saya pernah pulang ke Malaysia pada 2013 tapi sebagai perwakilan, dan kali ini pulang kali kedua lah selepas beberapa tahun sebagai pemerhati. Ini kali keberapa menghadiri sidang UMNO? Baru kali kedua. Kali kedua. So sebelum ni sebagai pemerhati? Sebelum ni sebagai perwakilan. Okey. So sebelum datang ke sini di semasa menuntut di medical University. State Medical University itu, apa antara kegiatan bukan dari segi akademik tapi kegiatan UMNO? Okey, sebelum ni kita dikenali sebagai Kelab UMNO Luar Negara, tapi sekarang ni dah dikenali sebagai Biro Pelajar Luar Negara. Di sana kita ada komuniti Malaysia yang tak berapa ramai. So daripada awalnya Kelab UMNO ni kita mengumpulkan semua student pelajar Melayu lah, pelajar Malaysia Melayu untuk sama-sama berkongsi masalah ataupun ada apa-apa yang perlu dibincangkan kan. Jadi kita macam satu keluarga di sana lah, di Rusia. Berapa ramai Student di Kursk yang sekarang ni mencecah 1,000 pelajar lah. Nation. Bukan medical student? Kesemuanya medical student. So do you have something like ada perhimpunan sekali-sekala untuk menjalankan aktiviti? Ada. Kita memang setiap kali pelajar baru yang datang ke Rusia, kita akan kumpulkan. Kita akan ada sesi suai kenal lah untuk dengan mereka. Okey, dari segi untuk mendapatkan apa-apa maklumat daripada Malaysia, saluran apa yang digunakan? Okay, sebab kami belia kan Gen Y, semua benda memang through social media kan. Jadi tapi untuk macam sekarang ni saya pulang ke Malaysia, jadi kita dapat menyertai contohnya Perhimpunan Agung ni, kemudian segala input yang dapat kita bawa pulang ke sana lah dan share dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang bila ada timbul isu-isu di media sosial ini yang diviralkan, kadang-kadang apa yang disebarkan itu berita tak betul dan sebagainya. Ada yang betul, tapi lazimnya sesuatu isu yang membentuk fitnah dan sebagainya mudah tersebar dan mempengaruhi pelajar. So how are you going to tackle this problem? Because you sebagai wakil UMNO di sana. Okey, itulah bila kita diberi peluang untuk pulang ke Malaysia, kita dapat orang kata exposure dengan pemimpin yang mungkin bukan semua orang dapat rasa kan. Jadi bila kita dapat peluang tu, dapat ada connection, ada platform untuk bersama dengan pemimpin, kita dapat tanya soalan tau. Soalan-soalan yang bukan semua orang boleh tanya. Means kita sebagai belia sendiri yang daripada hati ke hati kita soal dan mereka jawab di situ kan. Jadi soalan-soalan yang ada yang rakan-rakan tanya yang di rumah di Russia lah. So jawapan-jawapan yang diberikan tu kita boleh berkongsi lah dengan rakan-rakan. Apa antara isu yang menarik perhatian yang berlaku di Malaysia sejak keperangan ini di kalangan pelajar di Rusia? Isu Universiti. Means yang diorang nak tahu tentang. Yalah, apa isu-isu yang menarik perhatian? Kebanyakan isunya memang dah dijawab pun sebenarnya. Kan dah tahu dah memang ada, tapi sebab benda tu sering diulang-ulang, dia nak tahu lagi. Sebenarnya memang dah ada, tapi sebab kita tak dapat jawapan yang kita nak. Jadi kita nak macam mana pun nak jawapan tu juga. Sedangkan jawapan yang ni dah ada diberi dah kan. Saya dipahamkan ada di kalangan student wakil parti pembangkang tertentu very aggressive. I don't know about Rusia, tapi di UK memang ada. Do you have someone like that? Di Rusia? Yeah. Kita tak adalah macam agresif. Kita means kita dapatkan pandangan ataupun daripada dua belah pihak lah. Kita sendiri yang menilai. Sebagai bila kita sendiri yang menilai, kita dah ada kat sini, kita dapat tengok sendiri dengan mata kepala kita sendiri, kita faham apa sebenarnya yang berlaku. Bukannya just kita dengar daripada orang pun kita sampaikan ke orang lain. Means kita sendiri dengar kan, kita faham. Tapi bila Menteri BIP ke mengadakan lawatan ke luar negara, biasanya di US, New York, London. Rusia macam mana? Kita ada menteri yang datang, seperti Jasa pernah datang ke Kursk sendiri, walaupun perjalanan sangat jauh. Perjalanan ke Rusia ambil masa 20 jam, tapi pengorbanan dia orang sanggup datang, sanggup rasa sebab macam mana pelajar sana menghadapi kesukaran kan. Mereka sama-sama lah dengar, dapat duduk sama-sama semeja, cerita masalah. Masalah yang macam mana? Masalah negara ke? Masalah negara ada, masalah peribadi ada. Depends macam mana. Adakah mereka ni pemimpin yang datang tu dia punya
maklumat meyakinkan orang ataupun macam mana? Sebab sebenarnya kita dapat maklumat daripada media, daripada TV. Jadi bila kita dapat berdepan sendiri dengan pemimpin tu, dapat tanya daripada muka-muka kan. Jadi dia punya sentuhan sentimen tu lebih kepada kita yang Itu di pihak kerja. Macam mana di pihak parti-parti lain ada datang? ada juga sebab kita kat sana ada Malay Association lah, which is UMNO, dan kita Club UMNO, dan kita juga ada Chinese Association, Indian Association. Tapi kita semua ada satu kumpulan lah. Jadi kita berkongsi maklumat dengan mereka jugalah. Sebab mereka pun banyak bertanya apa Club UMNO ni, apa yang dilakukan, apa aktiviti yang dilakukan macam tu lah. Okey, daripada pendirian politik misalnya, student ni lebih mirip ke arah macam anti-establishment. Can you Macam mana? Anti-establishment lah, anti kerajaan dan sebagainya. The sentiment dari dulu hingga sekarang. So, how do you see that? Sebab bagi pendapat saya sendiri, kita banyak terpengaruh dengan social media. Okay, sebab apa yang kita baca kadang-kadang pelajar ni ataupun belia ni dia tak baca secara keseluruhan, dia hanya baca orang kata headline, dan daripada situ dia dah mula judge kan, dia mula memberi komen sendiri sampai menimbulkan fitnah lah. Jadi bagi pendapat Syirah sendiri, sepatutnya kita tengok daripada bird's point of view, daripada keseluruhan, daripada kedua-dua belah pihak, dan kita buat penilaian berdasarkan fakta, bukan dengar-dengar daripada orang luar. Tapi kebanyakan student especially yang memang dia aktif dalam media sosial dan komen macam-macam pasal politik, tapi at the same time they are not registered voters. How many voters do you have registered voters? Registered. Okay, sebenarnya di Rusia, bila kita dah masuk Kelab UMNO negara ini, bila kita pulang nanti kita boleh masuklah alumni. Ada banyaklah platform yang disediakan yang kita boleh terus register lah ke dalam parti. Okey, satu lagi problem, bukan problem lah. Okey, pandangan pelajar terhadap kerajaan, terhadap UMNO sekarang macam mana? Adakah UMNO lebih suka mendekati pelajar ataupun menjauhkan diri dari pelajar ataupun macam mana? Okay, sekarang ni banyak platform-platform yang disediakan untuk mendengar suara orang muda, golongan belia lah. Contoh kita ada Adinda yang disediakan untuk pelajar perempuan lah, puteri, dan kita ada Parlimen Belia di mana generasi Y ni diberi peluang untuk sama-sama menyuarakan pendapat mereka kepada yang kerajaan lah, kepada menteri semua. Sebelum ni kita tak ada platform, kita ada benak bertanya, kita ada soalan, tapi kita tak tahu mana nak menyuarakannya. Tapi bila dah ada platform disediakan, kita dapat berkongsi sama ada yang macam mana? Macam contoh macam Parlimen Belia tu, Adinda means suara kita didengari lah, bukannya macam terhenti di situ saja, macam sampai ke pihak atasan. Contoh macam di Perhimpunan Agong ni, semalam Saudara Rafiq, dia wakil pada Kelab UMNO negara, dia menyampaikan usul daripada kita orang semua berkumpul dan berbincang tentang usul tu. Kemudian dia sebagai wakil dapat menyampaikan kepada yang menteri Semalam lah. ada pertemuan wakil Kelab UMNO dengan Presiden Parti. Datuk Seri Najib. Apa antara interaction antara soal jawab dengan Perdana Menteri pada majlis tertutup? Bila engagement tu ada kan, soalan macam peribadi atau soalan yang menyentuh perasaan dapat ditanya terus, yang bukan semua orang dapat tahu. So bila ada two-way communication antara pemimpin yang kita memang look up tu dengan kita, pelajar kata jauh lah jarak umur semua tu, dan mereka dapat menjawab dengan hati terbuka dan sentuh hati-hati, benda tu kita dapat rasa. Apa isu yang dekat di hati pelajar bila bertemu dengan pemimpin macam tu? Isu yang dikemuka, yang ditampilkan, yang ditanya kepada pemimpin, bukan sahaja kepada Menteri tapi dengan orang-orang lain yang datang. lain. Apa antara isu yang dibangkitkan? Sebab banyak soalan tu biasanya berdasarkan isu semasa lah kan. Macam Syirah cakap tadi, sebanyakannya dah pun dijawab. Tapi kita bila kita dah depan-depan, kita nak tahu juga, I mean, jawapan daripada mulut pemimpin tu sendiri. Walaupun sebenarnya semua dah ada. Okey, nanti bila dah habis belajar sekarang tu tahun akhir kan? InsyaAllah. So apa cita-cita selepas tu? Adakah ingin menyertai politik? Sekarang dah registered member puteri. Ya. Kita ada platform macam Adinda kan. So apa cita-cita Syirah? Cita-cita sebab memang bidang perubatan, tapi mungkin lepas habis belajar tu akan masuk alumni kan. Lepas tu kita boleh bergiat lah menyumbangkan mana yang boleh bantu. Memang minat dalam bidang politik.
berminat tapi banyak lagi yang perlu dipelajari lah. Macam mungkin daripada surface kan nampak, tapi sebenarnya macam-macam lagi. Perlu masa lama untuk mendalami, tapi boleh kalau diberi peluang untuk belajar. Bila bersua dengan kepimpinan Puteri UMNO, macam mana penerimaan Puteri UMNO terhadap golongan pelajar, golongan intelek ini? Mereka membuka ruang lah untuk kita bertanya soalan, macam ada banyak engagement dengan pelajar, kita bertanya soalan. So satu orang kata kelebihan kepada kita lah sebab dapat tanya. And then apa bila berinteraksi macam tu, Berinteraksi. pada pandangan Syirah terhadap Puteri UMNO, adakah Puteri UMNO punya perjuangan ni relevan dengan jiwa orang muda? Jiwa muda. Macam mana pula saya wanita and UMNO overall, sama ada dia masih relevan dengan jiwa? Itu sebabnya macam ada perbezaan umur. Contohnya macam 18 hingga 35 tahun, lepas tu baru masuk wanita UMNO. So bila adanya platform macam Adinda tu yang dibuka untuk belia, kita dapat sampaikan mungkin kepada ketua puteri boleh sampai kepada wanita, dan kemudian sampai kepada yang pihak atasan lah. Maksudnya dapat berkongsi masalah. Semalam bila saya ada satu ketua Urabah juga, wakil daripada Alia ke? Alia. Dia ada mention pasal UMNO ni, dia kata dia dakwah lah, kurang mendekatkan diri dengan dia orang, kurang memberi perhatian dengan orang muda, especially student. Betul ke macam tu? Bagi pendapat saya lah, sebab saya dah pernah pulang sebelum ni dan dapat peluang kali kedua ni, bila ada engagement dengan menteri tu, ini satu platform untuk kita menyuarakan pendapat. Kalau katakan tak diberi peluang, kita takkan dibawa pulang kan. Kita akan diberi peluang untuk bercakap, berkongsi pendapat, bukan saja one way communication tapi two way communication. Soalan kita tanya dan mereka jawab. So bagi saya itu satu platform lah, peluang yang diberi untuk belia lah. Jadi yang paling terbaik saya kata adalah engagement antara pemimpin dengan belia yang boleh menyentuh perasaan. Sebab zaman sekarang ni mereka, sebab kita TN50 yang Perdana Menteri baru utarakan, kita yang akan mengundi nanti. Jadi kebanyakan undi akan datang pada kami lah, warga generasi sekarang ni. So bila pemimpin tu lebih mendengar suara kami yang orang kata belia pada masa, jadi kita rasa dihargai. Okey, menjelang PIU akan datang ni, banyak isu ditimbulkan. Apakah antara isu yang dekat di hati, especially abang students, abang generasi muda yang perlu kerajaan tengani? Satu yang dekat di Malaysia ni lah, satu kos sara hidup, isu perumahan, isu pekerjaan, pengangguran di kalangan siswa. So for your side, apa pandangan tentang isu apa yang perlu ditangani segera? Okey, bagi pendapat Syirah sendiri, pekerjaan lah, pengangguran. Sebab semakin ramai yang graduasi yang tak bekerja kan, mungkin peluang pekerjaan tu kalau diberi lebih terbuka, lebih banyak, akan bantulah sebab that covers everything. Kita masih kurang doktor. Doktor. Doktor pun InsyaAllah. Jadi, isu tu selain daripada isu pekerjaan, apa lagi isu? Because mungkin isu perumahan, because everybody want to buy house Yes. selepas bekerja. So masa remaja ni bila dah dia ada duit sikit, dia akan lebih beli barang-barang yang macam bukannya perlu, contoh macam handphone ke sepatutnya mereka menyimpan untuk satu macam rumah lah, aset kan, yang orang kata harga tu akan tak macam kereta, harga akan turun kalau kita jual, tapi macam rumah benda yang akan maksud aset lah sendiri. So sebagai mungkin lebih banyak kos rumah yang mampu milik untuk dan kos sara hidup. Okey, pada pandangan golongan belia juga, cara mana yang cara terbaik untuk kerajaan menangani segala permasalahan ini? Adakah secara, kalau pihak pembangkang dia akan bagi tahu okey buat macam ni, tapi kerajaan pula dia akan buat benda yang sama tapi ada kekangan dari segi bajet. Tapi desakan itu tetap muncul. Tapi untuk golongan belia, they want apa yang sebenarnya? What they want government to do dengan cara yang lebih konkret? Do you have any idea about it? What we want government to do? Yes. Okey, macam perumahan, katakanlah bila you keluar dari universiti bekerja, mungkin tak cukup duit untuk deposit, contohnya. Mungkin tak, kalau in future kalau nak beli rumah tak perlu deposit, contohnya lah. Contohnya. Benda-benda macam tapi tu yang dekat di hati.
Mungkin harga rumah di satu kawasan tu mungkin boleh untuk rumah mampu milik perlu lagi banyak dibina yang supaya orang yang macam baru bekerja dapat belilah. Ada satu lagi masalah pengukuran. Setakat ini rasanya di kalangan siswa Wajah Menganggur lebih Ramai. 200,000 jumlahnya. Jadi, do we have any idea how government solve this problem? Macam mana nak menangani masalah siswa Wajah Menganggur? Okay, contoh macam Syira kan bakal grad sebagai seorang doktor insyaAllah. Kita tahu waiting list untuk doktor tu mungkin lebih 6 bulan ke setahun. Jadi dalam masa tempoh ni mungkin kita boleh cuba buat benda-benda lain. Mungkin dari bisnes atau kita mempelbagaikan. Jangan macam one. Dan tak boleh terlalu mengharapkan untuk bekerja di sektor awam. Betul, kita jangan terlampau memilih lah kiranya. Kita macam rajin cari, berusaha satu tu. Okey, untuk PIU ke-14 ni ada yang kata golongan muda ni penentu kepada keberangan sesemua parti politik, sama ada di pihak UMNO, BN atau Pembangkang. Do you agree with that? Sebenarnya bagi pandangan Syira ni sebenarnya yang menentukan mungkin PRU 15 nanti. Oh, bukan akan datang? Bukan 15 sebab 15 PRU 15 bagi Syira lah sebenarnya. Sebab dengan TN 2050 semua tu, so kita yang akan mengundinya yang sekarang ni, beli yang sekarang ni. Okey, kalau saya macam orang muda contohnya lah, saya nak something calon tu sebaya dengan saya. So untuk you orang kriteria calon yang macam mana you orang nak untuk cari calon yang boleh diundi? Calon yang boleh diundi? Nak something like orang yang profesional, yang teknokrat ataupun yang dah ada pengalaman. Mungkin seorang calon tu nampak dah berumur tapi perjuangan dia untuk rakyat juga. Tapi at the same time mungkin orang muda lebih suka melihat orang muda sendiri jadi calon. Sebenarnya bagi pendapat Syira lah, dia kita perlukan pemimpin yang banyak engagement dengan belia. Faktor umur tu tak kisah sama ada berumur ataupun tak berumur, 50 ke 60 ataupun 30. Tapi yang penting dia dekat dengan hati kita belia supaya suara kita didengari. Sampai apa yang kita nak sampaikan itu sampai kepada pihak yang dengar lah. Berdasarkan kajian sebelum ini, 60% calon Barisan Nasional banyak disumbangkan oleh calon itu sendiri, kemenangan tu. Bagaimana fakta lain tu fakta di kesampingan sahaja. Tapi ini agak berat politik lah. Jadi adakah anda bersetuju melihat kalau ramai lagi calon yang muda ditampilkan mungkin boleh menarik minat mungkin bila pengkadiran berlaku, lebih banyak pemimpin muda yang lagi dekat dengan belia, secara tak langsung benda tu akan menarik minat lah golongan yang sedang meningkat naik ni, yang umur antara 20 hingga 30. Okey, satu lagi pada pandangan student, apa perkara yang selalu dibincangkan dalam media sosial yang lebih menarik perhatian orang muda ni? Isu-isu yang macam mana? Isu macam mana? Isu pasal passion ke, isu pasal gaya hidup ke? Yang menarik minat. Ya. Sebenarnya kita ikut dengan social media ni, apa yang keluar, topik tu yang keluar tu yang kita akan gembar-gemburkan sebenarnya. Jadi pendapat Syira yang lebih kita nak pentingkanlah yang untuk kata masyarakat lah, untuk kalau menjelang bulan, katakanlah saya nak datang berkempen, saya pergi ke KUS Universiti, saya tak akan bercakap benda yang berat, yang memboringkan. Dia kena ada macam two ways communication, menyelami hati. Contohnya? Contoh macam kita tanya apa masalah pelajar tu sendiri, apa mungkin dari segi beasiswa ataupun mungkin dari segi mungkin taraf hidup yang tinggi tak dapat bila balik nanti kan. So pemimpin tu kena mendalami lah jiwa pelajar tu. Bukannya dia tak ada gap ataupun barrier antara pemimpin dengan belia, tapi macam mungkin sebagai seorang ayah kepada seorang anak, seorang ibu kepada seorang anak lah, dia dapat tak ada rasa macam takut nak bagi pendapat. Ada rasa macam janggal. Macam rasa pelik kan. So kena rasa dekat dengan pemimpin tu lah. Secara langsung kita akan support lah. Okey, itu saja. Boleh ada tambahan lagi nak komen apa?
kasih kerana jemput hari ini. Terima kasih sekian. Terima kasih.